ni sebenarnya apa yang akan berlaku? Apa yang menyebabkan ada isu-isu tadi? Bantuk lah, tak cukup nutrien lah. Padahal semua, kalau kita tengok ramai kanak-kanak kita ni obes tapi tak cukup dengan nutrien. Alright? So dia nutrien ni bukan kita tengok orang tu dia gemuk, dia obes, tak semestinya dia cukup zat. Sebab dia makan makanan yang kurang mengandungi khasiat yang ada karbo dan gula saja, which is dia tak cukup dengan khasiat-khasiat yang diperlukan. Jadi isu pemakanan kanak-kanak ni apa dia? Saya nak tanya kat sini, okey, apa masalah yang you all hadapi dengan anak you all? Ada tak anak makan sayur tak? Tanya je lah. Anak ada makan sayur tak? Anak suka makan makanan ringan. Susah nak makan sayur, tak makan sayur. Ada yang suka sayur, Alhamdulillah cukup. Ada yang susah nak makan sayur. Okey, tak suka sayur. Jadi ini masalah global, jenuh paksa So nanti siapa yang stay, akhir nanti saya akan bagi tip macam mana nak suruh anak suka makan sayur. Alhamdulillah anak saya tiga-tiga semua gila sayur. Saya pun feel sayur. Ini lagi lah kalau mak tak makan sayur, anak lagi lah. Dia ni apa orang kata apa kepimpinan melalui teladan. Macam tu. Okey, lauk pun memilih. Okey, bapak. Okay. Makan sayur tapi agak memilih sayur. Okey, so kita tanya mak ini je soalan dia. Mak, anak mak makan sayur tak? Anda sebut satu ni je, dia punya cerita tu, belum sempat lagi anda beli, dia tanya, ada ke produk apa-apa yang saya boleh show pada kat anak saya tak makan sayur ni? Senang kan? Daripada kita duduk bawa apa tunjuk-tunjuk, tak payah. Kita cerita pasal benda ni je. Ini adalah realiti, tak payah cakap Ini adalah realiti yang kita hadapi. So ini saya nak bagi satu fakta. Rakyat Malaysia ni yang cukup makan sayur ni dewasa ni bukan kanak-kanak. Tak sampai 5% tau. Tak sampai 5% rakyat dewasa cukup makan sayur. Ini orang dewasa. Okey, lagilah kalau kanak-kanak. Okey. So ini adalah isu pemakanan yang pertama 3 orang anak macam-macam PA. Betul. Betul Coach Raihan. Anak makan sayur itu je tanya. Anak makan sayur tak? Kan? So pertama, anak tak suka makan sayur. Confirm. Yang kedua, anak memilih kalau makan nasi dengan ayam, kicap. Ayam, kicap. Ayam, kicap. Itu je daripada umur 2 tahun sampailah umur 12 tahun. Kan? Ayam, kicap. Ayam, kicap. Kalau tak ada ayam, tak makan. Lepas tu anak cerewet. Cerewet sangat. Ini tak nak, itu tak nak. Jadi pening mak kan. Mak ni jadi pening. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini adalah berpunca daripada pemakanan kanak-kanak tu sendiri. Alright? Terus tak cukup makan sayur, cerewet, nak makan itu aja. Fast food tak payahlah cakap kan. Kalau boleh setiap hari dia nak ada McDonald, KFC, pizza, McDonald, KFC, pizza, delivery, food grab, datang hantar. Okey, sekarang ni tak payah pergi, tak payah beratur kan. Kalau dulu malah nak pergi. Sekarang ni ambil je telefon, tek, okey dah sampai depan pintu. Jadi ini akan menyebabkan keadaan ni, menyebabkan isu pemakanan kanak-kanak akan menjadi lebih parah. Alright, lebih teruk lah. Okey, isu pemakanan kanak-kanak. Okey, tadi saya dah sebut apakah akibatnya. Okey, kenapa makanan penting untuk kanak-kanak? Yang pertama adalah kita dah bagi tahu tadi kesan kepada perkembangan fizikal. Ramai kanak-kanak ni bantut sebab dia tak cukup nutrien. Okey, dia akan bantut. Bantut sebab apa? Bila jadi bantut ni sebenarnya ada isu ke anak-anak yang pendek-pendek ni? Yes, banyak isu. Terutama sekali dari segi kesihatan. Okey, anak yang bantut ini dia akan berisiko untuk mendapat penyakit kronik di kemudian hari. Alright, sakit jantung, kencing manis, dia mempunyai risiko yang sangat tinggi. Okey, so ini yang kita risaukan dan inilah yang kita sedang hadapi sekarang. So kalau you all perasan pada tahun 2019 kita punya timbalan Perdana Menteri masa tu Dr. Wan Azizah, dia pernah launch satu kempen nama dia Anak Malaysia Tinggi.
Alright, disebabkan isu bantut ini. Alright, bagi kita tengok comelnya, anak engkau comelnya kan. So comel tu tak semestinya bagus. Alright, so isu bantut nanti balik kena pergi tengok anak tinggi ni cukup ke tak. So saya nak tanya kat sini, anak you all pergi klinik sampai umur berapa? You bawa klinik setiap tahun sampai umur berapa? Bukan sakit pergi buat check up. Pergi buat apa ni? Ukur tinggi ke ukur timbang berat sampai umur 2 tahun je. Sebab apa? Sebab masa tu last vaksin, betul tak? Kan 2 tahun, 3 tahun. Okey, kalau ikutkan setiap tahun dan kena bawa sebab dia ada graf. Kita nak tengok anak ni normal ke tak pembesaran dia kan. Tapi biasalah kita nak bawa, nak bagi cucuk tu pun jenuh kan. Nak beratur, nak menunggu lah, letih. Dah habis cucuk last tu, alhamdulillah dah tak payah aku datang lagi dah. Kan? Sepatutnya kita kena bawa setiap tahun lah untuk tengok anak punya graf tu pembesaran dia normal ke tidak. Tapi ramai ibu-ibu tak tahu tentang ni tau. So you all ni yang ada pada pagi ni adalah seorang yang you all sangat-sangat beruntung sebab you all dapat ilmu ni yang you all boleh guna untuk sampaikan kepada orang lain. Alright, so itu sebabnya bila you all berada di dalam lingkungan ini, circle ini, so anda dapat banyak ilmu. Okay? Sebab kita ni bukan nak menjual produk. Right? Kita bukan nak menjual produk tapi kita nak memberi manfaat kepada orang lain melalui produk kita kasih gold. Jadi macam mana kita nak cerita? Kalau kita nak cerita pun tak tahu, macam mana kita nak bagi tahu apakah kelebihan dia? Betul tak? So ini ilmu yang you all kena ada. Right, so kalau cerita tentang pemakanan anak ni, you all dah boleh buat page dah. Okay. Siapa nak nasihat pemakanan anak semua, ya Allah, saya rasa berduyun ni, you all nanti tak menang tangan je, you all nak kecap nanti. Alright, okay. So kita cerita kenapa makanan tu penting untuk anak-anak. Alright, siapa kat sini yang anak dia memang makan sayur? Ada tak? Memang setiap hari makan sayur lah. Kalau tak ada sayur, dia tanya, Ma, ada sayur tak? Ada tak? Anak bongsu. Alhamdulillah. Right? Saya rasa tak ramai pilih-pilih sayur. Okey, so tak apa. Sebab itu itu adalah masalah global. Bukan anda seorang je. Dan anda tahu ini adalah masalah semua orang. Dan ini adalah peluang untuk anda. Alright? Peluang untuk anda membantu orang lain melalui ilmu yang anda ada. Okey, selain daripada itu masalah bantut, okey, apa lagi yang menyebabkan masalah kepada pemakanan tadi? Okey, anak sulung semua alhamdulillah train dari 8 bulan. Alhamdulillah, syukur. Jadi ilmu ini yang kita kena ajar. Okey, ilmu nak ajar anak makan sayur macam mana, ilmu nak pilih makanan macam mana. Ini adalah satu benda yang you all perlu tau. Yang you all ada dan you all boleh bantu orang lain. Ramai dekat luar sana yang tak tahu macam mana ni. Pening lah anak tak nak makan sayur ni. Pening sangat. So you all yang ada ilmu ini, you all boleh bantu. Alright? Okay. Kenapa makanan ni penting untuk anak-anak? Okay. Kesan pada pertumbuhan dan perkembangan. Okay, so ini yang kita kena faham. Terpaksa ugut. Janganlah mak ugut, nanti dia akan ada satu trauma tau. Okay, Jadi kalau ugut, nanti dia akan ingat mak dia. Kalau aku tak makan sayur, macam mana muka mak aku? Tak maulah Kita ada cara yang lebih bagus lah. InsyaAllah saya akan ajarkan nanti dekat akhir sesi nanti saya akan bagi tip macam mana nak pujuk anak supaya anak kita makan sayur. Sebab anak ni kalau kita cerita makanlah sayur nanti sihat, dia tak dengar dia, tak kisah dia sihat ke apa kan. Makanlah sayur nanti kulit cantik, tak kisahlah dia 3 tahun 4 tahun nak kulit cantik buat apa okey, sihat gigi. Okey. Boleh juga tunjuk orang tak ada gigian sebab tak makan sayur. Dia sebenarnya bergantung kepada kita punya kreativiti kadang-kadang. Saya memang banyak kreativiti. InsyaAllah saya sharekan dengan anda nanti. Okay? Jadi, sebenarnya dia sangat-sangat memberi kesan kepada pertumbuhan dan perkembangan minda anda.
Alright. Jadi saya nak ceritakan satu rahsia. Okey, kenapa pemakanan anak kita bermula dari 1000 hari pertama. Awak pernah dengar tak perkataan 1000 hari pertama? Saya dulu masa kerja dengan PKM, saya punyalah bercita-cita besar. Saya nak buat satu program tentang 1000 hari pertama. Sebab saya dapati 1000 hari pertama ni, ya Allah, banyak sangat dia punya manfaat kepada anak. Okay, 1000 hari pertama adalah bermula hari pertama seorang ibu mengandung sehingga hari jadi yang kedua. Okey, hingga 2 tahun. Sebab apa? Semasa inilah pertumbuhan dan perkembangan otak anak berlaku. Alright, 80% otak anak berkembang di antara 1000 hari yang pertama ini. Okey, so maknanya pemakanan sangat memainkan peranan yang kritikal semasa dalam 1000 hari pertama ini. Okey, ada tak produk Kasigon yang untuk ibu mengandung? Ada kan? Saya orang dah boleh target dah daripada ibu mengandung sampailah kepada anak. Okey. So ini memang satu ilmu yang sangat best. Sebab apa? Sebab ramai orang tak sedar. Okey, ramai orang tak tahu sebenarnya kalau nak anak cerdik, nak anak bijak, kena dalam perut lagi. Kena anak tu dalam perut. Sebab perkembangan otak berlaku semasa 1000 hari yang pertama. Dan yang lagi parah, yang lagi teruk adalah sekiranya berlaku kecacatan ataupun kerosakan. The damage is not kerosakan itu tidak boleh dibaiki. So maknanya kalau kita ni tak cukup nutrien semasa mengandung, sampailah anak umur 2 tahun kan. Jadi apa sahaja yang berlaku semasa itu tidak boleh dibaiki. Right? Sayang kan? So bila anak sudah keluar besok kita pun pergilah hantar dekat tempat tuition yang paling best. Tapi anak kita masih tak boleh nak cope because of the damage already done within 1000 days before. So sebab itulah semasa mengandung sangat kritikal untuk anda, untuk ibu berkorban. Kita faham kalau ibu mengandung ni dia banyak ikut dia punya nafsu, betul tak? Siapa kat sini yang ikut nafsu ibu? Boleh mengaku tak? Saya pun ya. Kadang-kadang kita tak kisah pun benda apa kita ni fikir dah lah dengan lawyer kita kan. Dengan penatnya kita tak boleh nak fikir dah anak fikir tepat kita je. Okey. Tapi dengan ilmu ini anda boleh tahu bahawa sebenarnya pemakanan itu sangat penting untuk perkembangan minda anak kita. Alright. So itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Kenapa pemakanan penting untuk anak-anak? Of course lah sekarang ni orang sibuk duk cerita pasal immunity. Nak anak kuat, nak anak sihat supaya dijauhi daripada penyakit. Jadi apakah sebenarnya peranan pemakanan ini? Right? Peranan pemakanan sangatlah memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk sistem immunity anak kita. Alright, sebab immunity ni apa sebenarnya? Alright, immunity ni adalah sistem pertahanan badan. Dia adalah terdiri daripada sel-sel darah putih. Okey. So daripada sekali. Okey. Dia daripada sel-sel darah putih. Jadi peranan pemakanan ni sangat penting sebab kalau kita tak cukup nutrien, tak cukup zat seolah-olah kita punya askar dalam badan kita ni tak kuat. Okey. So faham tak cakap itu? So ada tak apa-apa soalan yang nak ditanya setakat inilah berkenaan dengan apa yang kita dah share tadi. Okay, apa yang you all terbayang dekat you all punya minda? Ada dapat sesuatu tak? Ada belajar sesuatu ke? Boleh share dekat ruangan chat. Bila sistem imun anak kuat, memang jarang demam. Ya. Sebab sistem imun ni dia macam askar dalam badan kita tau. So kita kena ingat tu.
Kalau askar ni kita nak askar kita kuat lah kan. Sebab negara pun kita ada askar untuk mempertahankan negara. Jadi kalau askar kita tak kuat, jadi negara kita senang diceroboh. Sama juga macam badan kita. Okay. So antara apa yang paling penting adalah melalui pemakanan. Masalah bantuk ni jarang dengar. Ya, masalah bantuk ni adalah satu isu global dekat Malaysia sekarang. Satu masalah yang sangat tinggi dekat Malaysia. Okey, bantuk ni memang dia berpunca daripada pemakanan anak tadi. Alright, daripada ibu mengandung sehinggalah kepada anak yang umur 2 tahun tadi. So antara sebabnya anak jarang anak minum susu je tak nak makan. You pernah dengar tak anak dia? Dia ada tak cerita, anak saya tak makan lah, dia nak minum aja, nak susu je kan. So dia tak cukup. Okay, sepatutnya anak pada umur 180 hari ya. So ini ilmu you all kena ada. Bila anak nak kena mula makan? So kalau cerita bab pemakanan anak ni, Allah, saya rasa tak habis you all nak cerita kan. Okay. Anak mula diberi makanan pelengkap pada umur 180 hari kelahiran. Maknanya kena kira lah. Ada yang sampai tadika nak susu je, ya Allah. Ini memang itulah penyebab utama. Betul Kak Yung. Jadi Kak Yung kena tolong ni diorang ni. Kena bagi tahu, tak boleh. 180 hari tu dah kena bagi makan. Alright. So ibu-ibu ni dia lambat memperkenalkan makanan pelengkap. Itu yang menjadi banyak isu bantut. Lepas tu dah bagi makan pula nak ikut selera anak. Bukan apa yang kita dulu anak buah saya bantut, berat kurang, lambat bercakap. Jadi Kak Kiki provide susu dan kena pergi pakar. Dia masa tak boleh bayar, alhamdulillah betul. Jadi kalau sebenarnya banyak 180 hari, bukan 108 hari, Suhana. 180 hari so kena bilang lah daripada tarikh dia lahir tu, bilang 180 hari itu adalah hari pertama dia makan. Sebab kalau kita kata 6 bulan tu, 6 bulan bila? 6 bulan 1 hari ke? 6 bulan 2 hari ke? Kan? To be exact, 180 hari. So boleh share dengan ibu-ibu ni. Mungkin ada ibu-ibu tak faham bila saya nak kena bagi anak makan ni. Okay. So kalau kita bak makanan apa nak bagi, banyak you all punya point. Point untuk you all nak tarik orang. Okay. Ada yang berkaitan dengan pemakanan ibu semasa hamil. Betul. Tu saya cakap tadi 1000 hari pertama. Maknanya hari pertama ibu mengandung. Siapa yang tahu kat sini dia mengandung hari pertama? Tak ada. Kita mengandung pergi-pergi pun dah 3 bulan dah kan. Sebab itulah sebenarnya kalau you all nak memperkenalkan apa adinda ni, orang yang paling sesuai adalah pengantin baru. Okay. So pengantin baru ni of course dia tengah merancang untuk dapat anak kan. So pemakanan tu bermula semasa dia belum lagi mengandung. Sebab dia tak tahu pun bila hari pertama dia, sebab pembentukan platelet otak bermula pada hari yang ke 21 saya tak ingat in between that. Tahu-tahu dah 2 minggu, betul. So especially kalau mak-mak muda kan, pengantin baru tak tahu, pergi-pergi dah 4 bulan dah. Dah kena marah tak bawa buku merah. Okay. So jadi you all boleh nampak kat mana peranan you all. Alright. Sebagai seorang yang memberi manfaat kepada orang lain. Tadi saya ceritakan, you all semua ni bukan penjual, tapi you all adalah orang yang menyampaikan kesedaran dan ilmu kepada ibu-ibu dan anak. Okey, bapak-bapak pun ada juga. Okey, setiap kali anak nak masuk 6 bulan, excited fikir menu untuk anak. Betul. Saya dulu siap beli mesin itulah, inilah. Okey, buatlah dia punya puri, segala puri, apa benda pun semua buat. Okey, so ini ilmu yang you all boleh share dengan ibu tau. Sebab ibu ni kalau cerita pasal anak je, dia sanggup buat apa saja. Okay? You nak buat close group, apa ke semua silakan. So ini adalah satu daripada cara grup pengantin nama Andam. Betul. Amboi, nampak je. Apa Cik Fairuzan ni. Okay? Grup pengantin. So inilah you all punya prospek. Cari dia daripada pengantin sampailah dia dapat beranak pinak. Okay? Right? So itulah strategi apa company besar, contohnya Milo kan. Right? So kan daripada zaman-zaman generasi ke generasi. Okey.
top up kasih junior. Betul, masuklah kasih tu dalam puri. Boleh macam-macam menu yang boleh create kan. Alright, okay. So saya teruskan Okay. Sebab ini adalah penting So 3 perkara ini je yang saya sentuh. Yang pertama adalah melalui apa? Tadi pertumbuhan dan perkembangan fizikal, bentuk badan. Okey, pemakanan ini memainkan peranan penting pertumbuhan fizikal. Dan yang kedua, perkembangan minda. Saya rasa semua mak-mak ni, bapak-bapak ni nak anak dia cerdik. Tak ada orang nak anak dia tak pandai, betul tak? So kalau nak anak bijak, dia kena bermula dari pemakanan yang sihat. Pemakanan yang mencukupi segala nutrien. So itu penting. Perkataan cukup nutrien itu penting. Okey? Sebab ramai orang, ramai anak, dia makan tapi tak cukup nutrien. Sebab apa? Ambil makanan segera yang cuma ada karbohidrat, lemak je, protein. Okey, nutrien segala zat-zat semua tak ada, vitamin-vitamin semua tak ada. Okey, dia akan menjadi gemuk lah sebab banyak lebih tu tapi tak cukup lagi nutrien. Okey, yang ketiga adalah untuk kita punya immune system. Alright, banyak makan jajan, betul. Right? So sebab itulah kita ada tisu ini. So macam mana? Kalau mak tanya, habis tu macam mana ya? Okey, macam mana saya nak